Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So pada hari ini kita akan menyambung kuliah kita berkaitan dengan teori dan hari ini kita akan bincang sikit berkaitan dengan teori perkembangan kejayaan Enro. Dan sebelum kita mulakan kita punya perjumpaan pada pagi ini, eloklah kita mulakan perjumpaan kita secara atas talian ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Baik pelajar-pelajar sekalian. So hari ini kita akan bincangkan satu teori yang berkaitan dengan kejaya. Yang ini lebih kepada teori bagaimana dia melihat bahawa keluarga, perhubungan dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga, perhubungan, komunikasi dan interaksi antara ahli keluarga terutama yang dimainkan oleh ibu bapa kepada kanak-kanak sangat mempengaruhi seseorang itu dalam pemilihan kejaya mereka. Dan teori ini dikenal Enro, teori Enro. Enro kita tengok sikit teori ini supaya kita kenal siapa pelapor teori ini. Dan teori ini juga agak popular sebab dia ada kelainan yang tersendiri yang kita kena tengok juga dengan lebih mendalam dan banyak juga berkaitan dengan diri kita secara langsung ataupun tidak langsung. So ini dia teori teori pemilihan kejaya ataupun perkembangan kejayaan Enro. Kita anggap ini sebagai suatu teori ini juga adalah penyumbang kepada perkembangan kejaya kerana dia melihat bahawa interaksi dengan keluarga, terutama orang yang signifikan dalam keluarga itu kalau kita lihat daripada sistem keluarga yang signifikan tu kita lihat adalah ibu bapa itu sendiri, yang mana dia dapat mempengaruhi individu itu dalam membuat pemilihan kejaya. Kita kenal sikit dengan pelapor teori Enro. Ini ada secara ringkas. Nama Enro dia lahirkan pada di Denver, Colorado di 1904 dan meninggal pada 29 dekat Tucson, Arizona. Baik, dia mendapat pendidikan bachelor pada 1923 dan master 1925 dan mendapat universiti PhD di Columbia University pada tahun 1933. Dan secara ringkasnya dia bekerja sebagai pensyarah di Harvard Graduate School of Education and di University of Arizona. Kita lihat sikit belakang teori ini. So teori ini sebenarnya menggabungkan teori personality dengan klasifikasi pekerjaan. Dia melihat bahawa pengalaman kanak-kanak itu di rumah bersama ibu bapa merupakan suatu asas dalam pembentukan personality dan sikap terhadap pemilihan kejaya. Makanya dia lihat teori ini yang pertama dia menggabungkan teori personality dan klasifikasi pekerjaan. Teori ini melihat bahawa personality ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pengalaman awal kanak-kanak di rumah, iaitu bagaimana interaksi dia bersama ibu bapanya. So interaksi ibu bapa itulah yang membentuk personality-nya dan pembentukan personality itulah yang membentuk sikap dan kecenderungan dia untuk membuat pemilihan kejaya. Okey. Jadi jika laku ibu bapa dia anggap sebagai suatu role model dan boleh menjadi tauladan kepada pembentukan orientasi pemilihan kejaya itu. Maka pemilihan kejaya itu bermula dengan pembentukan personality dan personality itu adalah dibentuk melalui role model yang ditunjukkan oleh ibu bapa itu. Jadi fokus kepada dua bahagian. So dalam teori ini dia memfokuskan kepada dua bahagian iaitu hubungan semua bidang pekerjaan dengan latar belakang keluarga dan pengalaman layanan ibu bapa semasa kanak-kanak itu. Jadi Enro telah memecahkan beberapa bentuk layanan ibu bapa dan dia akan mempengaruhi seseorang itu membuat pilihan kejaya. Ini adalah sesuatu keunikan yang Enro melihat teori kejaya yang jarang dilihat daripada teori lain kerana dia memfokuskan kepada layanan interaksi ibu bapa terhadap kanak-kanak itu yang dapat membentuk personality sekaligus mempengaruhi seseorang itu dalam membuat pemilihan kejaya. Jadi kita lihat latar belakang teori ini, yang pertama sekali individu boleh dikelompokkan daripada pelbagai jenis personality. Sama je sebenarnya kalau kita tengok daripada teori yang dimainkan oleh Ted and Factor, teori Gisbert, dia akan melihat bahawa individu ini sebenarnya mempunyai individu ini sesuatu yang unik.
kalau Holland mengatakan manusia ini mempunyai sesuatu personality dan minat vocational yang berbeza yang boleh dikelompokkan kepada 6 kategori. Dia sependapat juga dengan Endo. Endo juga bersependapat bahawa individu itu boleh dikelompokkan kepada pelbagai jenis personality juga. Jadi terdapat beberapa pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis personality yang dimiliki oleh individu. Maka kalau kita lihat di Malaysia juga, di dunia juga ataupun di around the world ni, kerja juga memerlukan personality yang tertentu. Kalau kita nak cari seorang polis, kita perlukan seorang yang tegas dan berani. Contoh, kalau nak jadi seorang cikgu, kita perlukan kepada seorang yang boleh memberi bimbingan dan juga yang suka menyampaikan ilmu. Jadi, kita perlukan personality yang berbeza terhadap sesuatu pekerjaan itu. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat dalam teori ini adalah setiap individu mempunyai personality yang unik untuk membolehkan bekerja dalam beberapa jenis pekerjaan. Inilah dilihat oleh Andrew bahawa keunikan pekerjaan itu sebenarnya memerlukan juga keunikan personality. Jadi kita melihat bahawa tiada beza kalau kita lihat daripada banyak teori bahawa kita kembali balik kepada yang asas yang dikenakan oleh Frank Parson bahawa manusia itu unik dan pekerjaan itu juga pelbagai. Jadi kita perlu meshkan benda yang betul. Cuma dalam teori Andrew ni kita lihat dengan lebih mendalam adalah dia berfokus kepada pembentukan personality berdasarkan layanan di beberapa itu sendiri. Baik, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan kerjaya menurut teori Andrew ni dia ada berapa? Ada tiga aspek utama. Pertama, dia menekankan dia menekankan aspek genetik iaitu pewarisan biologi. Okey, seperti ketinggian, kecantikan. Contoh kalau kita rabun kan, kita tak sesuai untuk jadi juruterbang. Kalau kita cantik, kita sesuai untuk jadi model. Kalau ketinggian kita yang cukup, kita sesuai untuk jadi pemain bola ataupun atlet. Jadi ini semua adalah pengaruh daripada genetik yang kita tidak boleh pandang sepi ataupun kita ketepikan faktor genetik ni. Kalau kita lihat teori threat and factor ataupun teori Holland, dia tidak menekankan berkaitan dengan genetik ini. Tapi teori Andrew dia melihat bahawa genetik ini adalah pewarisan baka atau biologi daripada keturunan itu memberikan salah satu faktor juga dalam pemilihan kerjaya. Sebab kalau kita tengok ada berkerjaya yang memerlukan ketinggian, memerlukan macam bidang saiz bidang dada berapa semua itu dia memainkan peranan yang penting lah untuk dalam pemilihan kerjaya itu. Itu yang dikatakan faktor genetik. Yang kedua dilihat kepada tenaga psikik. So tenaga psikik ini adalah keperluan-keperluan asas seperti kasih sayang dan keselamatan akan membentuk tenaga psikik dan akan mempengaruhi bidang kerjaya individu. Bahawa tenaga psikik ini dia lihat bahawa bagaimana pembentukan tenaga psikik itu dapat dibentuk sepanjang zaman awal kanak-kanak itu yang dilihat sebagai faktor utama adalah kasih sayang dan keselamatan. Dan kita lihat dia sangat berkaitan dengan kalau kita faham teori hierarki Maslow. Jadi konsep Andrew ini juga dia banyak menggabungkan falsafah daripada hierarki keperluan Maslow itu. Yang kalau kita lihat dia ada beberapa hierarki yang bermula daripada hierarki keperluan asas seperti makan, minum, tidur, seksual iaitu keperluan biologi. Dan then dia pergi yang kedua, apabila keperluan asas itu telah dipenuhi, dia akan pergi kepada keperluan yang seterusnya iaitu keperluan yang dipanggil keperluan dari segi keselamatan daripada perlindungan. Bila dia dapat keselamatan, diperlukan lagi hierarki yang ketiga iaitu keperluan kepada kasih sayang. Dan keempat, penghargaan sosial. Dan yang kelima yang paling tinggi dalam hierarki keperluan Maslow ini adalah keperluan dalam kepuasan diri iaitu self actualization. So kita lihat keperluan seperti dikemukakan oleh Maslow, kekuatan untuk memenuhi sesuatu keperluan merupakan sumber motivasi untuk menggerakkan individu dan pengaruh genetik dan perkembangan motivasi menentukan keunikan dalam pencapaian pekerjaan seseorang. Dia ulang balik dalam perkembangan hierarki keperluan, dilihat bahawa perkembangan motivasi itu menentukan keunikan dalam pencapaian pekerjaan seseorang yang juga dipengaruhi oleh pengaruh genetik dan juga tenaga psikik tadi itu. Jadi kita nak lihat seseorang itu dia boleh mencapai satu tahap ke tahap yang lebih tinggi, dia banyak dipengaruhi oleh faktor dorongan motivasi dia. Dan motivasi itu didorong oleh dua faktor utama iaitu genetik dan juga tenaga psikik itu. Inilah yang dilihat oleh Edo dengan lebih mendalam lah, dipanggil zoom in lah dalam pemilihan kerjaya ni apabila diaplikasikan juga dengan keperluan hierarki keperluan Maslow.
Dan kita lihat ada 3 bentuk layanan yang umum, 3 bentuk layanan umum yang disenaraikan oleh Andrew, dan setiap 3 itu melahirkan 2 komponen yang kecil, maksudnya yang sub lah. So yang pertama dia ada hubungan mesra, dingin dan menumpu. Okey. Mesra, dingin dan menumpu. Kita tengok yang mesra tapi bersahaja. Maksudnya dia beri kasih sayang, ibu bapa itu memberi kasih sayang kepada anak, dan pada masa lapang ada peraturan tapi tidak dilaksanakan. Okey, dia mesra tapi lebih bersahaja. Ya, maksudnya ada kasih sayang diberi pada anak secara sederhana, dan ada peraturan tetapi tidak dilaksanakan. Sekadar peraturan tapi tidak dilaksanakan dengan begitu tegas. Itu dipanggil sebagai mesra bersahaja. Ada juga gaya layanan, Andrew kata, dia mesra pengasih. Ini dia beri kasih sayang kepada anak, bantu anak-anak semasa penting dan rumit, beri pujian dan kebebasan yang munasabah. Okey, yang ini dikatakan sebagai mesra pengasih. Okey, kalau kita tengok antara mesra bersahaja dan pengasih lebih baik, kan? Mesra pengasih, kan? Maksudnya dia bagi kebebasan dan pujian kepada anak dalam tahap yang dikatakan munasabah. Seterusnya kita tengok pula yang dikatakan sebagai konsep utama iaitu dingin. Iaitu pertama sekali, dingin ini juga dipecahkan kepada 2. Iaitu dingin mengabai. Iaitu dia memberi kurang perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, beri penjagaan fizikal yang minimum dan selalu tidak menepati janji. Ini dingin dan mengabaikan. Maksudnya tak menepati janji, kalau dia beri apa-apa janji pada anak dia tidak menganggap janji itu sebagai sesuatu yang serius. Dia anggap itu sebagai satu janji-janji manis saja yang tidak perlu dilunaskan. So dia menganggap janji itu tidak penting bagi anak dia. Jadi banyaklah benda-benda yang dianggap remeh terhadap perkembangan anak itu. Jadi ini dipanggil sebagai gaya layanan ibu bapa dingin mengabai. Yang seterusnya dingin yang kedua iaitu dipanggil sebagai dingin mengelak. So dingin mengelak ini adalah bersifat dingin, tidak mengambil berat pun kepada anak dan selalu merendah-rendahkan kebolehan anak-anak dan seringkali menghina anak-anak. Yang ini lebih bahaya. Kalau dia abai saja. Tapi mengelak ini dia lebih kritikal apabila dia merendah-rendahkan anak, dan ini akan melibatkan self-esteem anak akan menurun menurun dan membuatkan anak-anak kadang-kadang kurang keyakinan diri apabila berhadapan dengan masyarakat. Okay. Baik, kita tengok yang seterusnya adalah menumpu. Ini gaya layanan ibu menumpu. Menumpu ini boleh juga diberi kepada 2. 2. Satu, terlampau melindungi. Ini dipanggil sebagai overprotective. Okay? Overprotective. So overprotective ni dia penuh segala keperluan anak, terlalu memanjakan anak, beri pujian dan gajian berlebihan dan mencampuri urusan anak-anak. Kadang-kadang buat anak rasa tak selesa dan malu dengan kawan-kawannya. Kan? Kalau anak tu dah ada remaja, dah ada kawan-kawan, lepas tu kadang masih lagi dilayan seperti kanak-kanak, jadi anak-anak agak malu. Dan kadang-kadang susah nak survive. Kurang daya berdikari anak-anak, kan? Kalau ada sifat macam ni. Ada juga yang terlampau menuntut. Okay? Menumpu tapi terlampau menuntut. Yang ini kita boleh katakan sebagai jenis autokratik lah. Jenis yang kata terlalu macam kalau istilah kita ni macam kuku besi lah. Yang mana peraturan yang keras, tegas dan tidak boleh membantah. Cenderung mendenda dan membatasi hubungan anak dengan kasih daya. Ini terlalu menghukum. Yang ini juga akan membuatkan anak memberontak yang menyebabkan pemilihan kerjaya itu juga akan terkesan. Okey, itu dia. Kita lihat bahawa gaya layanan ibu bapa ni ada mesra yang bersahaja, mesra pengasih. Ada juga yang dingin. Dingin ni maksudnya tidak berarti mesra, tapi dia mengabai. Ada juga dingin tapi mengelak. Maksudnya bukan sahaja dia dingin dengan anak dia, tetapi juga dia merendah-rendahkan, menghina anak-anak sebab dia rasa itu ada satu cara mendidik. Dan seterusnya adalah menumpu. Yang satu adalah terlalu overprotective. Yang kedua terlalu rigid. Terlalu rigid. Ini kita lihat bahawa gaya layanan ibu bapa terhadap anak-anak ini, dan hipotesis terhadap pemilihan kejayaan itu apa? Pertama, ibu bapa yang bersifat melindung, menuntut dan mengasih akan menghasilkan anak-anak yang cenderung ke arah pekerjaan yang berorientasikan manusia, dan begitu juga dalam pemilihan pekerjaan. Maksudnya anak-anak yang mendapat layanan seperti bersifat melindung, menuntut dan pengasih akan menghasilkan anak-anak yang cenderung untuk bekerja dalam setting berorientasikan manusia. Contohnya mungkin dia bekerja dalam sektor sosial lah kalau kita lihat. Okey, berorientasikan manusia. Yang kedua, hipotesis daripada teori Andrew, daripada penghubungan tadi tu, kita tahu daripada sini, mesra, dia akan membuatkan
ibu bapa yang mengelak mengabai. Mengelak yang mengabai, yang ni mengelak dan mengabai ni apa yang akan jadi? Dan bersahaja akan menghasilkan anak-anak yang cenderung ke arah berorientasikan manusia dan begitu juga dalam pemilihan pekerjaan. Tidak berorientasikan. Yang ini berorientasikan manusia, okey. Lihat. Satu ke arah berorientasi manusia. Satu lagi tidak berorientasikan manusia. Jadi ada dua lah, kita boleh tengok. Yang ketiga adalah anak-anak yang terlampau dituntut dan terlampau dilindungi mungkin berada dalam keadaan helah bela diri yang menjadi tidak berorientasikan manusia. Okay, dia tidak berorientasi manusia. Maknanya kita boleh lihat dalam teori pengayaan kejaya Holland tu dia NO tu dia pecah pula kepada dua. Satu orientasi manusia, satu tidak berorientasikan manusia. So kalau dia berorientasikan manusia, maksudnya pemilihan kejayaan yang berorientasikan manusia ni apabila ibu bapa ni bersifat melindung, menuntut dan pengasih akan mengasihi anak-anak yang bekerja kebanyakan dalam kerja-kerja dalam bidang sosial. Kalau berabai, mengelak ataupun terlampau atau menuntut akan menjadi tidak berorientasikan manusia. Jadi Andrew punya teori mudah bukan mudah dalam ketika apa? Dia ada memecahkan kejayaan itu kepada satu berorientasikan manusia, dua tidak berorientasikan manusia. Dan hipotesi yang keempat, sesetengah individu daripada keluarga yang ibu bapanya dingin iaitu mengabai dan menolak kemungkinan juga akan memilih kejayaan berorientasikan manusia dalam usaha mencari kepuasan. Jadi bagi ibu-ibu dalam layanan tu, ibu bapa memberi layanan yang mengabaikan anak-anak dia dan dia juga akan berorientasikan manusia kerana dalam usaha dia mencari kepuasan yang tidak didapat masa dia kanak-kanak. Jadi dia juga akan memilih kejayaan yang berorientasikan manusia. Dan hipotesis yang kelima iaitu layanan dan asuhan yang mencukupi kepada anak-anak oleh ibu bapa yang pengasih dan bersahaja di samping faktor lain seperti keperluan individu mungkin menjadi keperluan hubungan interpersonal lebih daripada keperluan peribadi. Jadi kita lihat bahawa anak-anak yang diberi kasih sayang yang cukup, layanan yang cukup dan ketegasan yang munasabah melahirkan suatu hubungan interpersonal yang lebih bersifat peribadi, maksudnya lebih baiklah. Yang tidak semata-mata bekerja tetapi boleh juga anak-anak ni boleh ada sifat-sifat untuk nak membantu lebih daripada itu kerana sikap yang diberikan oleh layanan itu mempengaruhi kanak-kanak punya pembentukan personality sekaligus dalam pemilihan kejayaan anak-anak ataupun individu. Jadi kita lihat dari sekarang ni bahawa orientasi utama dalam pilihan kejayaan yang pertama kita boleh katakan kejayaan teori Andrew memecahkan kejayaan ini, pemilihan kejayaan itu kepada dua, iaitu datang satu berorientasikan manusia, yang kedua tidak berorientasikan manusia. Yang mana yang berorientasikan manusia datang dari keluarga yang mesra dan penuh kasih sayang serta diterima oleh ibu bapa, biasanya dalam kategori social dan enterprising dan keperluan untuk dimiliki dan berkasih sayang. Okay, jadi mereka yang bekerja dalam bidang kasih orientasi ini biasanya dia datang daripada keluarga yang diberi kasih sayang. Biasanya kategori kerja-kerja yang dipilih adalah macam contoh social dan juga enterprising. Dan seterusnya adalah yang tidak berorientasikan manusia datang dikatakan hipotesisnya dikatakan datang daripada keluarga yang dingin dan tidak pedulikan dengan keperluan emosi yang secukupnya. Dan kategori biasanya adalah kategori realistik dan enterprising juga ataupun investigatif, keperluan untuk rasa lebih selamat rasa lebih selamat. Jadi ini ada antara kumpulan-kumpulan yang telah diberikan oleh Andrew. Contoh bahagian perkhidmatan, perniagaan, organisasi, ini semua dalam setting manusia. Okey, yang seterusnya teknologi, kerja rumah, luar rumah, sains ini bukan manusia. Kebudayaan umum dan seni hiburan maksudnya manusia. Maknanya ada 8 bentuk kumpulan kerja yang telah disenaraikan oleh Andrew. Di mana pertama itu perkhidmatan, perniagaan, organisasi, yang ini dikatakan sebagai berorientasikan manusia. Okay. Yang kedua, bukan manusia. Okay, bukan manusia itu dari segi teknologi, kerja rumah dan sains itu bukan manusia. Dan seterusnya adalah kebudayaan seperti kebudayaan umum, seni dan hiburan juga manusia. Jadi inilah dia dikategorikan sama ada orientasi manusia ataupun tidak. Ini menariknya Andrew punya teori yang cikgu rasa berbeza sikit dengan teori yang lain. Okey.
Contoh keterangan pekerja, peringkat pekerjaan pada dia juga tadi kita lihat ini kumpulan orientasi pekerja. Andrew juga ada usahakan penulisan beliau berkaitan dengan peringkat-peringkat pekerjaan yang mana dia telah bagi kan peringkat-peringkat pekerjaan. Yang ini banyak diguna pakai di Malaysia sendiri Contoh dia letakkan bagi peringkat pekerjaan kita macam setengah tu dipanggil sebagai profesional dan pengurusan. Yang mana memiliki kelayakan ijazah kedua dan ketiga daripada Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf. Jadi profesional dan pengurusan dua itu memiliki ijazah pertama dari Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf. Macam pelajar-pelajar baru habis degree, first degree, pelajar-pelajar yang habis daripada first degree, biasa dia dikatakan sebagai profesional dan pengurusan tahap 2. Okey. Yang ketiga, separa profesional yang mempunyai diploma dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf. Yang keempat, dikatakan sebagai berkemahiran, mempunyai sijil kemahiran daripada institut latihan formal yang diiktiraf. Yang kelima, dipanggil separa berkemahiran, tidak memerlukan kelayakan akademik tertentu atau sijil kemahiran tetapi telah mendapat latihan secara tidak formal seperti sijil bagi yang dapat sijil. Yang terakhir tadi tidak berkemahiran, tidak memerlukan kelulusan akademik tertentu atau sijil kemahiran. Jadi dia meletakkan kategori kerja. Ini kekuatan yang ada pada Andrew punya teori. Okey, yang kalau kita tengok masih lagi tidak ada daripada teori lain tapi ada dalam teori ini Okey. Ini adalah pekerjaan dia pekerjaan-pekerjaan dia. Ini orientasi terhadap manusia. Tengok dingin kalau kita tengok yang ni dingin. Ada yang dingin, ada yang mesra kan. Ini ada kategori dingin, ada yang menolak, menyisir. Nanti anak akan melahir. Sifat defensif maksudnya dia akan masuk kumpulan pekerjaan yang begini. Pelajar akan tengok yang ni. Tengok yang ni. Kumpulan-kumpulan yang bersahaja mesra, dingin. Kalau yang ni, orang lain tidak defensif, kasih sayang, terlalu menjaga, terlalu syukur, orientasi terhadap manusia dan defensif terhadap. Jadi pelajar boleh tengok ni kumpulan 1, 2, 3, 4 dan 8 ini 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 7 dan 8 ini lebih kepada berorientasi terhadap manusia dan ini terhadap bukan manusia. Jadi ini kita boleh tengok bagaimana daripada jadual ini kita boleh tengoklah bagaimana teori Andrew tu dia melihat kepada pekerjaan. Okey, kita tengok kekuatan teori ni So kita lihat kekuatan teori ini dapat mengutarakan pertalian antara persekitaran tertentu bermula pada pilihan kanak-kanak, keperluan dan personality dan pemilihan kejayaan. Ini ada kekuatan dia. Dia melihat bahawa pilihan kanak-kanak itu sangat penting. Lepas tu dilihat juga keperluan dan personality dan pemilihan kejayaan. Dan kita lihat kelemahan teori ini, dia mengatakan individu menguasai trait-trait psikologikal yang tertentu dan mempunyai kekuatan dan kelemahan fizikal serta filosofi. Namun dia ini suka untuk dikaji sebab trait-trait psikologikal yang kekuatan kelemahan seperti ini suka untuk dikaji. Yang kedua, walaupun mengiktiraf kepentingan pemboleh ubah demokrasi sosial dalam pemilihan kerja umum, namun tidak menjelaskan bagaimana pemboleh ubah ini berinteraksi. Ini adalah kelemahan teori yang kita lihat daripada teori Andrew. Dan ketiga, gagal menerangkan bagaimana proses pembuat keputusan yang berlaku. Dia tidak menerangkan bagaimana proses itu berlaku. Dan ini adalah yang digunakan, iaitu menggunakan aplikasi Occupational Preference System, COPS, yang dimulakan 1998 dan Interest Inventory 1985. So, teori Andrew ni memang ringkas dan kita lihat apakah kesimpulan yang disampaikan daripada teori ini. Iaitu kita lihat bahawa dia mengintegrasikan teori personality dengan klasifikasi pekerjaan. Dia melihat bahawa pengalaman awal kanak-kanak di rumah bersama ibu bapa merupakan asas kepada pembentukan personality dan sikap individu terhadap pemilihan, termasuklah pemilihan kerjaya. Jadi dilihat bahawa pengalaman kanak-kanak sangat penting dalam seseorang itu memilih pekerjaan. Kanak-kanak menjadikan peranan dan tingkah laku ibu bapa sebagai model peranan dan tauladan tadi. Okey. Itu adalah rumusan yang kita dapat sedikit mengenai teori ini. InsyaAllah the next kelas seterusnya kita akan bincang lebih dalam lagi. Kita akan lihat daripada pengalaman-pengalaman mereka, adakah mereka terpengaruh dengan layanan ibu bapa itu mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang itu. Baik, itu saja untuk hari ini punya perbincangan ataupun kelas kita. Kita akan bincang lagi melalui soal jawab melalui kelas seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas perhatian.
So kita berhenti dulu setakat ini dan kita akan sambung lagi teori seterusnya iaitu teori Krambos yang lebih kepada bagaimana seseorang itu membuat pemilihan kerjaya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.